Ada yang bangkitkan soal meritokrasi. Kalau negara ini mau maju, mesti terima kenyataan meritokrasi. Tetapi jangan keterlaluan. Meritokrasi. Sekolah yang paling daif di dekat rumah Panjang di Kapit, dengan sekolah terbaik di Kuala Lumpur, mau bersaing. Apakah itu nama keadilan? Tidak. Sebab itu saya selalu mengingatkan kita tentang pandangan John Rawls. Justice is about fairness. Jadi meritokrasi itu penting, tapi jangan keterlaluan. Sebab seorang daripada penduduk minoriti tak dapat peluang, terus dihukum. Semuanya salah. Saudara, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, yang paling miskin itu Melayu dan Bumiputera. Dan kita akui, kelompok kecil dan termiskin di kalangan masyarakat etnik India di Malaysia. Beritahu kepada saya, mana ada berani pemimpin di negara ini, pemimpin Melayu, yang menyebut majoriti Melayu miskin di Semenanjung, tetapi yang paling miskin di kalangan miskin itu adalah etnik India. Saya berani sebut kerana saya pimpin semua kaum di negara ini. Sebab itu, pengkritik sastra Amerika John Garner mengulas, those who saw the beauty of meritocracy easily overlooked the pain involved for those who lack the necessary ability. Ini kita kena ingat. Jadi jangan terbawa-bawa. Kalau ada isu, boleh kita kemukakan. Tapi nak bawa sentimen, kononnya dalam keadilan pun ada keresahan. Kerana permasalahan dan kepentingan kaum-kaum lain tidak dijaga dan dipelihara. Saya nak beritahu, tonggak ini masih Melayu dan Islam, tetapi kita jamin keadilan bagi semua ahli dari semua kaum dan semua agama. Ini dia pendirian kita, dan kita tidak tolak ansur sama sekali dalam perkara ini. Sebab itu, Profesor Harvard Michael Sandel dalam bukunya The Tyranny of Merit, dengar baik-baik, The Tyranny of Merit. Kerana yang bicara tu kadang-kadang elit di atas, satu kelompok kecil yang menyanggah semua keputusan-keputusan kita, yang meminta semuanya jadi liberal dan bijak dan universal tanpa memikir permasalahan rakyat di bawah. Sebab itu dalam karya Michael Sandel dalam Tyranny of Merit, dia sebut, merit, I repeat, merit does not reduce inequality. It reconfigures inequality to align with ability. But this reconfiguration creates a presumption that people get what they deserve. And this presumption deepens the gap between the rich and the poor. Ini saya harap kita boleh bincang, tapi jangan terbawa-bawa dengan pandangan yang hanya memihak kepada satu pihak. Sebab itu pendekatan baik dalam Islam, baik dari sudut yang saya sebut tadi kaum, kita harus bawa agenda berbeza. Boleh bincang, tetapi jangan memaksa. Seperti mana yang kita alami dulu. Saudara Mat Sabu, Lok, Saifuddin, itu pernah dalam kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kita tahu beberapa kesilapan. Bukan kesilapan jemaah menteri, dipaksa dari atas. Kerana golongan elit mau ICERT, Statute Rome, diiktiraf di negara kita. Apakah ada perbincangan dalam kabinet? Tidak. Apakah berbincang dengan ahli parlimen? Saya maksud ahli parlimen Protestan? Tidak. Apakah ada santuni rakyat? Dibicara? Tidak. Dipaksakan dan timbul keresahan kerana orang tidak faham, dan oleh itu menjadi
bahan yang dieksploit oleh pembangkang. Kita tidak boleh ulang. Walaupun ada golongan elit liberal yang mengatakan kita perlahan dalam program reform, tapi percayalah, belajar dari pengalaman lalu. Kalau kita gopoh, baik dalam soal pelaksanaan Islam atau pelaksanaan reform agenda ini, kita akan ditolak oleh rakyat. Pengalaman lalu mesti mengajar kita. Malah kalau saya nak sampaikan, golongan yang membawa reform ini dalam pengalaman mutakhir sejak zaman Revolusi Perancis 1789, apa slogannya? Liberté, égalité, fraternité. Tak payah terjemah, semua faham. Ya. Maknanya gagasan yang sangat menarik. Siapa yang tidak mau liberty? Siapa yang tak mau equality dan fraternity? Tetapi ingat, kerana obsession dengan ideologi dan paham golongan elit kecil itu, muncul Jacobins, muncul Robespierre dengan Reign of Terror, dan berkecamuk agenda revolusi Perancis itu. Malah ada kajian yang saya ingat saya baca yang melihat keadaan petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelum revolusi. Maknanya bila dilihat setelah revolusi Perancis 1789, 10 tahun selepas itu nasib petani lebih parah. Kerana golongan elit dia fikir reform yang menyentuh kepentingan elit semata-mata. Dia tidak melihat kepentingan rakyat, bagaimana nak menoktakan kemiskinan, mengangkat martabat petani-petani dan peladang dan peneroka felda, itu bukan perkiraan mereka. Kita insya-Allah dalam kerajaan perpaduan negara madani tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Walaupun kita akan mungkin digasak dari kiri dan kanan. Satu pihak kata kita ini perlahan dalam reform. Satu pihak lain mengatakan kita ini tidak cukup Islam dan tidak cukup Melayu. Saya nak beritahu, kita mesti ambil jalan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mesti jalan sederhana dan pertengahan, memikir kepentingan semua. Negara ini tunggaknya Melayu Islam, tetapi negara ini tidak akan selamat kalau kita tidak fikirkan juga pandangan dan nasib kawan-kawan kita dari agama lain, dari kaum-kaum lain yang mesti disantuni dan merasa mereka sebahagian daripada negara hebat tercinta Malaysia.